Hari ni saya bersama dengan Ahmad. Channel YouTube dia Kerana Akulah Ahmad itu. Betul. Okay, so kita ada beberapa soalan lah dengan Mak ni. Antara orang kata YouTuber berjaya lah. Sudah pun orang kata melangkah ke peringkat yang kedua lah dah, berbanding dengan masa startup dulu, masa baru bermula lah. So Alhamdulillah. Jadi Mak, so kita nak tahu sebab apa Mak buat channel YouTube ni? Jadi cerita macam mana, dia sebagai satu seperti pemberian daripada Allah lah pada saya. Sebab orang kata memang saya tak pernah terfikir pun bahawa satu masa saya ada satu channel YouTube sendiri yang mempunyai kata subscriber. Dan sekarang ni Alhamdulillah cikgu, berkat tunjuk ajar cikgu yang selama ni memang saya tanya cikgu, betul cikgu boleh sampai 10,000 subscriber, sampai 20,000 subscriber masa mula-mula dulu, masa macam ke mustahil benda tu. Dan hari ni memang saya pun orang kata Alhamdulillah dah ada 75,000 lah lebih kurang, Alhamdulillah. Jadi kita mula daripada bulan 4 tahun lepas kot, lebih kurang kan. Jadi cerita dia bahawa macam mana saya bermula. Saya jumpa dengan seorang hamba Allah ni, nama dia Bakimi lah. Bakimi sahabat cikgu juga. Saya jumpa dia masa tu saya pergi hiking. Lepas tu saya jumpa dia, dia kata, "Mak, jom ikut Abang Kimi masuk kelas YouTube." Saya kata, "Wak apa Abang Kimi? Kelas YouTube mana?" Dia pun cerita, maknanya kita nak buat satu pendapatan pasif daripada YouTube. Saya kata, "Okey kau tu boleh lah." Saya pun join lah Abang Kimi. Jumpalah cikgu di bawah, cikgu kita lah, cikgu Wang kita. Jadi daripada situlah maknanya orang kata fasa barulah dalam kehidupan saya. Saya belajar dengan cikgu Wang macam mana kita nak buat YouTube, macam mana kita nak upload, macam mana kita nak edit. Semua cikgu Wang ajar. Maknanya kalau lah kata YouTube saya ini adalah satu benda yang orang kata mendatangkan pahala, cikgu Wang pun dapat jugalah. Sebab dia tak akan pergi mana, dia akan ngali pada cikgu Wang. Sebab daripada A sampai Z saya belajar dengan cikgu Wang lah. Dia banyak guide saya. Dan pada masa tu memang saya pun memang cikgu saya pun kerap kali tanya cikgu, betul ke boleh sampai 10,000 view ni cikgu Wang? Macam ke siapa dia tengok ni kan? Apa tahap tu lah. Tapi hari ni benda tu tak mustahil rupanya. Sampai ratus-ratus ribu juta. Ada satu video saya tu sampai 2.2 juta orang dah tengok satu video tu. Jadi orang kata memang saya tak tahu macam mana nak balas jasa cikgu Wang. Cikgu tanya saya soalan dia, warna panjang kena lari ke soalan lain. Tak apa maknanya tak tahu macam mana nak balas jasa cikgu Wang yang ajar saya daripada zero kepada sekarang ni, orang kata daripada nothing kepada something daripada apa tu? Zero ke hero. Gitu. Tapi tak hero mana lagi pun. Baru 75,000 nak berbanding orang lain sampai 1 juta dan sebagainya. Tapi tak apa. At least Alhamdulillah setakat hari ni saya mempunyai pendapatan pasif daripada YouTube. Maknanya cikgu. Tak kira lah berapa-berapa, jangan soal lah orang kata, maknanya kalau kata tak susah lah, maknanya pendapatan saya tu kira hari ni saya tak susah lah, Alhamdulillah cikgu. Kalau ikut anggaran tu gaji standard orang sekarang lah. Maknanya eksekutif. Gaji eksekutif. Bukan nak sombong ni, tapi orang kata sebagai satu inspirasi juga kepada sahabat-sahabat kita nak cuba dalam bidang YouTube ni, boleh cuba bah. Pasal saya sendiri pun tak tahu bahawa saya orang kata boleh buat benda ni. Sebab daripada awal dulu memang kita tak tahu benda kosong, zero. Dengan Abang Kimi apa semua main belajar, Abang Liming seorang lagi main belajar dengan cikgu Wang kita ni, memang kita pun cikgu ajar kita akan dapat insya-Allah, buat aje, makna maintain je dengan konten apa semua, awak akan ada subscriber, awak akan achieve sampai 1,000 subscriber. Kita ni dok cikgu ni dalam hati tak kabur dia, tapi kita layang je lah. Tapi Alhamdulillah saya ikut benda yang cikgu Wang bagi tahu, dan inilah saya 75,000 subscriber bang. Alhamdulillah. Dengan apa yang Mak ada sekarang, maksudnya dengan channel YouTube, dengan subscriber yang ada dan juga view yang ada, maknanya Mak boleh jana pendapatan pasif lah. Jana pendapatan pasif maksudnya kalau katakanlah seminggu lah contoh seminggu Mak dah buat video, adakah dalam seminggu tu tiap hari dapat income? Saya tidur dapat income. Barulah saya tahu orang khabar semua ni, Mak kalau boleh kerja mu tidur pun orang bagi duit. Mana gitulah lebih kurang kalau dari YouTube ni. Sebab saya pun pernah kena bukan terminate, dia kena warning lah. Seminggu saya tak boleh sebab adalah pelanggaran kecil video saya yang menyebabkan sensitivity lah. Pasal kita buat pasal haiwan ternakan kan, kadang-kadang benda-benda yang nampak macam ke ganah-ganah sikit ni, YouTube dia pun jaga benda tu, dia bagi kita warning. Kita kena warning 1 minggu tak boleh nak post video baru. Tapi saya tengok income sama je, tak ada jajah benda pun. Jadi gitulah. Jadi hari ni awak-awak, maknanya saya pun ambil kesempatan di sini. Maknanya kalau ada orang yang berminat dan ingin cuba belajar YouTube, ni bukan kata nak bodek cikgu, pasal saya dah belajar dengan dia dan saya dah berjaya bah. Berjaya lah setakat ni, Alhamdulillah. Bukan kata kau ni, maknanya
dok sajalah orang kata kan. Kita pun tak mahu macam gerak kat diri sangat ego dah. Kita biasa-biasa je. Kayak orang kata, wah makmu baru 75,000, orang lain sejuta dok gitu lah. Tapi daripada zero saya cerita ni kan, betul tak ego orang? Jadi maknanya boleh belajar dengan cikgu. Tu je saya nak khabar, boleh belajar dengan cikgu saya ni. Sebab dia akan ajar daripada A sampai Z. Kok mana kita dok faham, kan faham insya-Allah. Segi saya puji cikgu, buat saya suka cikgu sebab cikgu memang dok dekut ilmu. Waktu lah. Maknanya cikgu kabar-kabar sungguh. Kadang-kadang dalam fikiran saya, kalau saya jadi cikgu kadang-kadang kita nak susuk benda-benda orang kata bernilai-bernilai ni kan. Tapi cikgu bagi je, maknanya nak nampak anak murid cikgu ni berjaya je, kurang-kurang boleh orang kata boleh benda-benda tu boleh bayar monetize boleh monetize padang okey lah. Pasal kita punya syarat kita sama je juga. 1000 subscriber 4,000 jam. Waktu dulu-dulu je yang kita kena buat lah, kena tempuh, kena pas benda tu. Lepas pada tu baru kita akan nampak lah benda ni. Bukan kita buat YouTube ni esok kita boleh dok. Kita kena ada orang kata proses tu ada. Betul tak cikgu Yang penting konsisten, betul tak cikgu? Saya memang sentiasa ingat pesan cikgu, konsisten buat je video. Nak tengok tak mau tengok biar kita buat je. Dan kita kena tandang dalam diri kita kan cikgu kabar itu. Kita buat ni just for fun apa semua kan. Maknanya at least kalau orang dok tengok kita dok rasa macam down, betul tak cikgu? Itu saya ingat cikgu kabar tu. Jadi gitu. Apa lagi cikgu? Jadi mak, lebih kurang setahun lah dah buat setahun lebih dah. So ada tak perubahan dari segi sebelum buat YouTube dulu? Kan sebelum ni kan tak ada YouTube, tak ada lah nak buat cerita pasal konten ke apa semua tak ada kan. Mungkin lah ada TikTok ke, ada Facebook ke kan. Tapi sekarang ni dah ada channel YouTube, dah ada subscriber, dah ada konten-konten yang dah ada 100 lebih lah konten. So ada beza tak dari segi lifestyle-nya, dari segi pendapatannya berbanding dengan dulu sebelum ada channel YouTube? Kalau cikgu tanya masa tu memang berbeza lah. Saya bukan kata nak shock sendiri, tapi hari ni kalau saya pergi kedai, kalau orang dok kenal tu nawak. Kadang-kadang orang ni macam-macam je ni. Awak kenal, dia tegur lalu. Mak, kita bang, okey. Padahal kita tak kenal pun, kita tahu dia tengok YouTube kita. Ada orang tu dia tengok, dia tak tegur. Dari segi populariti tu. Ada. Benda tu kadang-kadang ada masa kita rasa seronok, tapi orang seronoknya kalau kita nak lepas laku kena jagalah. Bila orang kata macam ke, bila orang tengok kita cikgu, dia akan tengok. Bila dia biasa tengok kita, dia akan tengok benda kita buat. Betul tak? Kalau kita buat benda-benda tak molek, buruklah nama kita. Kita kena jagalah tu. Lepas tu dari segi pendapatan kita cover dah tadi, memang tak ada masalah. Hari ni kalau kita nak belanja kakak kita, adik-beradik kita tu tak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya okeylah ada sumber lain selain pada kerjaan hakiki kita ada kata sumber pendapatan tambahan. Tapi untuk hari ni memang sibuk lah, kerana YouTube saya sibuk sikit lah. Sibuk lah, banyak task lah. Banyak task. Maknanya memang kita pun macam saya ingat pesan aku, konsisten buat je. Orang nak tengok tak mau tengok, buat je. Lepas tu hari ni pun bila orang dah kenal, orang dah menyedari kewujudan kita ni, ada orang jemput kita mari ke tempat dia. Macam baru-baru ni saya baru balik daripada Penang. Satu kilang dedok yang besar jugalah di Penang tu. Lepas tu yang akan datang ni, yang terdekat ni saya akan pergi ke Kuala Lumpur. Jadi secara tak langsung, kira macam kita berjalan sambil kita buat duit. Betul tak aku? Hari ni kalau orang bawa je saya pergi mana-mana, saya bukan jalan saja tapi saya sambil saya buat duit. Contoh kalau saya pergi Indong, saya tak akan pergi saja-saja wawa ada benda. Memang ada tak konten 2-3 saya boleh buat. Sambil berjalan sambil bekerja. Maknanya kalau jalan tu walaupun habis duit, belanja duit kan, tapi dia akan masuk balik. Betul tak? Betul. Sebab kita bina konten. Itu lifestyle orang yang ada channel YouTube. Mana-mana macam contoh saya katakanlah saya pergi ke tempat-tempat baru yang saya tak pernah pergi. So saya akan create video kita akan create video cerita-cerita kan, pun masuk dalam YouTube. Tak sampai 2 minggu semua balik modal dah mak. Kan betul mak? Okey, itu sambung mak. Jadi itulah lifestyle berbeza sangat-sangat. Cuma dia atas YouTuber lah. Ada jenis YouTuber dia jaga penampilan. Mungkin lah bila dah ada channel YouTube dia pun auto jadi smart ke, action sikit jaga. Macam saya ni jenis yang simple-simple je. Dulu sama, learning pun sama. Kalau naik motor buruk tu kita pun kayuh pergi lah. Yang penting cikgu bulan-bulan masuk. 21 bulan masuk, betul tak? Gitu, maknanya itu atas masing-masing. Kalau awak buat YouTube, boleh jadikan ia sebagai satu sumber pendapatan. Dan kalaulah kita berjaya, tu atas kita lah, sama ada kita nak hidup bermewah ataupun kita nak hidup biasa-biasa, tak ada masalah cikgu lah. Yang penting ilmu macam mana nak buat tu yang kena nutuk dengan cikgu kita ni, cikgu buang kita ni. Jadi itulah cikgu. Setakat soalan tu. Jadi sebab antara kelebihan kita bila buat channel YouTube ni, kita tak bergantung kepada kita punya personality, bukan personality, penampilan. Sebab kita fokus kepada konten kita. Kadang-kadang kalau katakanlah kita jadi owner produk ke apa semua kan, orang nak jadi agent kita kena buat kita kena tunjukkan kita punya
kereta kadang-kadang kena tunjuk yang kita berjaya lah. Marketing style kan, kita kena tunjuk yang kita berjaya. Tapi dalam buat YouTube ni kita hanya fokus kepada konten untuk orang tengok. Maknanya kita nak lifestyle kita macam mana, kita bebas sebenarnya. Bukan saya kata benda tu salah, tak salah, tapi maksudnya kita bebas. Sebab antara perkara yang saya tak pasti Mak ingat ke tak, tapi saya pernah sebut dulu dalam kelas, saya kata antara matlamat saya share ilmu YouTube ni adalah 3 perkara ni. Saya nak orang dapat satu, kebebasan masa. Yang kedua, kebebasan kewangan. Yang ketiga, kebebasan memilih. So dia ada masa yang fleksibel, dia boleh pilih bila dia nak pergi, bila nak buat kan, dia boleh pilih. Yang kedua, kewangan dia tiap-tiap bulan alhamdulillah pasif, tidur pun ada masuk duit, demam sakit pun duit masuk lagi alhamdulillah kan. Dan yang ketiga, dia bebas memilih. Milih ni maksudnya kita nak lifestyle macam mana, kita nak duduk di mana, kita nak buat apa kan. Maknanya kalau kita rasa ada orang panggil kita nak suruh record video ke apa semua, kita tak nak, tak payah, betul tak? Itu matlamat kita, 3 benda: masa, kewangan dan juga pilihan. Okay, so Mak, soalan yang terakhir Mak, apa pesanan Mak? Ni bukan soalan lah, pesanan Mak kepada orang-orang yang sedang menonton ni Mak. Okay, pesanan saya lah. Saya pun ambil pesanan ni pun maknanya daripada Cikgu Rock dalam Dok Sedar kan. Sebab Cikgu pun pernah pesan, setiap awak benda yang kita buat ni kita mesti ikhlas lah, yang paling penting sekali. Saya memang daripada awal saya buat channel YouTube ni, memang saya niat saya. Maknanya kalau ada satu aku berjaya macam mana sekalipun, memang saya nak buat YouTube ni sebagai satu tempat untuk kita bantu orang ramai. Itu niat kita. Maknanya bantu orang ni, maknanya beri manfaat pada orang lah. Sebab orang yang paling baik adalah orang yang beri manfaat pada orang lain. Betul tak Cikgu? Jadi kita dah ada satu channel, dah orang follow kita. Jadi yang paling penting kita bagi satu benda yang beri manfaat pada orang. Kalau awak lagi satu masa nak buat YouTube, buatlah YouTube benda-benda yang ke arah kebaikan. Betul tak Cikgu? Yang memberi orang kata saham di akhirat juga. Contoh saya buat cerita pasal lembu. Memang orang nampak pasal lembu, Pok Cik ni jual bela lembu apa semua. Tapi dalam masa sama saya akan letak nombor telefon Pok Cik tu situ. Automatically kalau orang nak cari lembu, orang akan telefon Pok Cik tu. Betul tak Cikgu? Saya letak langsung, kalau Pok Cik tu dapat jual lembu dia ataupun dia tiba-tiba jadi penjual lembu terhebat ke, terberjaya ke, asbab pertolongan kita, alhamdulillah Cikgu. Saham, bukan saham saya saja, saham Cikgu jugalah. Sebab saya pernah bagi tahu Cikgu, kalau hari ni Cikgu kata benda yang saya boleh balas jasa Cikgu, memang saya tak ada boleh balas jasa Cikgu, jasa Abang Kimi, jasa Abang Liming lah. Antara sebab-sebab yang buatkan saya terlibat dengan YouTube. Memang saya tak boleh balas. Cuma saya minta pada Allah, ya Allah ya Tuhan aku, jika ada pahala dari setiap benda yang aku buat, kebaikan aku buat daripada YouTube ni, salurkanlah juga kepada Cikgu aku, pada Abang Kimi dan Abang Liming. Cikgu lah, Cikgu Wan. Itulah Cikgu saya boleh bagi. Mungkinlah satu masa nantilah, mudah-mudahan kaya lah seolah-olah macam ke YouTuber lain kan. Contoh kalau kita ambil contoh macam Aisyah ke Syamil Syazli ke, hebat-hebat. Kalau saya sampai tahap macam tu, mungkinlah dari segi kewangan pun kita boleh bantu-bantu juga sahabat-sahabat kita. Betul tak Cikgu? Jadi itu je lah yang paling penting nasihat saya. Kita buat kerana Allah dan jangan give up. Segi yang Cikgu saya ingat pesan Cikgu, buat untuk for fun. Untuk kita, kerana kita minat. Kita buat bukan kerana kita nak cari view, bukan kita buat kerana orang, kita buat kerana benda tu kita minat. Kalau orang nak tengok, tak mau tengok, tak apa, tak ada masalah. Saya buat cerita lain pula, saya buat video lain pula. Betul tak Cikgu kan? Hari ni kalau orang tengok saya 1 view pun, esok saya akan buat lagi video lain. Mana gitulah. Cikgu kan? Okay. Just sikit lagi Cikgu. Saya nak ucap terima kasih pada Cikgu Wan Muhammad Ali. Dan saya minta doa kepada Allah semoga apa saja yang Cikgu Wan Muhammad Ali buat, tak kira lah daripada YouTube, sebab Cikgu Wan Muhammad Ali ni banyak bisnes ni bawah. Supaya dia berjaya juga. Sebab dia tolong saya, Allah Ta'ala tolong dia juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak Mak. Jadi kepada anda di luar sana yang nak belajar tentang YouTube ni, sebenarnya saya dah tak buat kelas. Saya dah tak buat kelas secara personal ke, kelas secara offline berjumpa di depan ke, sebab macam Mak katalah, saya pun ada banyak bisnes juga. Jadi banyak benda yang nak kena fokus. Jadi tak ada masa nak mengajar dalam kelas. Tapi saya dah sediakan video tutorial yang lengkap, yang anda boleh belajar step by step, anda boleh tengok satu persatu dan anda boleh tengok bila-bila masa anda nak. Dan saya sentiasa ada untuk anda bertanya. Okay, bila anda join tutorial YouTube ni yang saya sediakan, ada group support kita sediakan, dan anda boleh contact saya bila-bila masa untuk bertanya. Macam Mak ni lah, benda-benda ada masalah sikit je, telefon Cikgu. Tadi satu benda. Jadi sebab saya bukan orang yang mengajar orang dalam keadaan saya tak buat.
saya sendiri sentiasa belajar dan saya sentiasa cari dan saya dapat yang baru saya bagi. Jadi dan YouTube sendiri dia sentiasa ada perubahan, betul tak? Jadi benda tu kita perlu membina komuniti dan kita kena ada antara satu sama lain lah. Macam saya memang orang yang suka explore, suka study, suka cari. Macam Mak dia suka buat konten apa semua kan. Dia fokus yang tu je. Ada masalah dia tanya saya je. Hello cikgu. Jadi tak apa Mak, kalau ni saya check dulu. Saya check dulu, kalau ada masalah nanti saya bagi tahu balik. So bukannya maknanya kita ada benda tu charge bulanan ke apa semua, tak ada. Kita just nak pastikan yang kita sama-sama buat. Kita sama-sama berjaya. Cuma untuk permulaan tu anda kenalah labur sikit untuk belajar. Okay, jadi siapa yang nak belajar boleh tengok pada bahagian komen ataupun pada bahagian description di bawah. Anda klik di situ dan saya ada sediakan webinar percuma. Webinar percuma anda boleh tengok di situ. Dan kalau nak belajar terus dapatkan video tutorial ni lah. Okay Mat? Saya nak tanya tadi. Sila. Kalau hari tu saya masuk kelas mungkin peringkat diploma lah. Contoh. Bila nak buat peringkat ijazah pula, PhD pula orang dalam YouTube mungkin ada abang-abang lagi. Rasa cikgu kena mungkin ada perancangan cikgu. Lepas ni ke? Sebenarnya macam kelas sebenarnya Mak ni dia baru, kalau ikutkan saya punya kelas tu, dia ada 4 tahap lah Mak ibaratnya. Mak ni tahap 2. Hak 2 lagi ni dia tak mau belajar. Bukan bila. Hak tu Mak kena, yang pertamanya sama ada tengok video tutorial ataupun kita sit down lah. Sebab Mak ni dia dah ada satu, orang panggil satu peringkat yang sebenarnya dia kena adjust alter sikit je. Dia kena alter sikit je, so dia boleh bawa masuk beberapa sumber income lagi. Sebab kadang-kadang benda ni bukan susah, cuma kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tak adjust. Bila kita tak adjust, so kita tak dapat benda tu. Sedangkan kalau kita tambah sikit, okey, kita boleh extra 3-4 ribu sebulan contohnya kan. Boleh extra. Sedangkan kita buat, saya selalu bagi tahu dalam saya punya kelas biasanya, buat satu kerja biar dapat 3 impact. Maknanya kalau kita buat YouTube ni contoh, yang pertama kita buat YouTube, kita buat video je, tapi kita dapat yang pertama tadilah Mak kata pahala contohnya kan. Kita dapat konten. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kita dapat income. Lepas tu yang ketiga kita dapat dari segi personal branding. So kita dapat maknanya orang tengok di luar sana, maknanya orang-orang yang berkaitan dengan kita punya niche, dedak ke lembu ke ikan ke benda-benda yang macam ni kan. So dia nak promote tu, dia cari kita. Sebab kita yang pegang industri tu. Sama juga dengan saya, ramai yang contact saya daripada syarikat-syarikat yang buat pelaburan, buat forex pun ada, buat emas lah apa semua kan, contact untuk review dia orang punya produk, dia orang punya bisnes. Cuma saya tak ambil. Saya yalah macam saya cakap tadi, kita bebas memilih. Terpulang pada kita. Pilihan kita nak buat atau tak nak. Bukannya bila kita tak buat kita tak hasil, betul tak? Cuma kalau kita buat dapatlah hasil lebih. Itu saja. Jadi yang itu ada, dan dalam tutorial itu saya dah cerita. Saya dah cerita peringkat memang advance. Kalau anda dah lepas benda tu, anda nak belajar benda lain, bagi tahu. Tapi kalau anda tak selesai lagi yang dalam tutorial tu, selesaikan yang tu dulu. Yang tu pun dah boleh jana 3, 5 hingga 10 passive income daripada sumber yang berbeza. InsyaAllah. Dulu sebab dalam kelas kita macam saya cakap seorang lah. Sebab di depan saya ni orang yang tak pernah alami, yang tak pernah buat. Jadi cikgu ni sembang. Okay, so sekian saja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak Mak. Okay, so jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video dia baru. Mak. Okay, terima kasih cikgu sebab sudi interview saya. Orang kata satu pematang lah untuk Mak juga bagi semangat. Cikgu kok panggil dah. Bila kita dah maknanya cikgu pun nampak, maknanya kita appreciate lah kata kita ni sikit semangat. Terima kasih cikgu. Semoga awak-awak di luar sana ambil peluang lah. Sungguh saya kata, maknanya kalau hari ni kita nak cari seorang setiap benda memang kita kena ada guru lah. Dalam YouTube pun kita kena ada guru. Dan bagi saya lah, personal saya, Cikgu Wan Muhammad Ali ni adalah guru yang tepat lah. Kalau awak-awak tanya saya ni macam mana Mak belajar, macam mana cara Mak berjaya, ni lah dia punya guide saya. Guide lah, betul tak? Betul tak guide kan? Betul lah. Takut salah kita English tak pemandai. Gurau je. Okey boh. Beres. Terima kasih Kerana apa? Kerana akulah amat itu. Beres boh. Dah lagi.